Hai guys, kembali lagi anda ke dalam channel saya yaitu Wells Official Channel. Tentunya suatu channel yang sentiasa memberikan anda maklumat baru berkenaan dengan fakta, konspirasi, mitos dan juga sesuatu yang bersifat historikal. Bila memikirkan tentang sempadan antara negara, kita pasti terbayangkan suatu tempat yang dikawal ketat, sukar dilepasi, terpencil, sunyi, dan kadangkala ada juga yang langsung tidak dapat dilihat. Namun guys, ada sesetengah sempadan yang menakjubkan dan juga sangat menarik. Berikut merupakan antara sempadan yang unik ada di muka bumi ini. Pertama, Malaysia dan Indonesia. Mungkin masih ramai yang belum tahu ya guys bahwa di dunia ini wujudnya rumah yang terletak di antara dua buah negara. So guys, di manakah lokasi rumah tersebut? Rumah tersebut terletak di Pulau Sebatik Tawau Sabah, yaitu di sebelah timur Laut Kalimantan dan menjadi sebahagian daripada wilayah Kalimantan Utara. Sebenarnya, sempadan Pulau Sebatik terbahagi kepada dua bahagian, yaitu bahagian utara adalah milik Malaysia, manakala bahagian selatan pula adalah milik negara Indonesia. Satu perkongsian dalam laman sosial oleh Osman menyatakan bahwa konsep dalaman rumah itu telah terbahagi kepada dua guys, yang mana bahagian ruang tamu yang terletak di wilayah Indonesia telah dihiasi dengan budaya Indonesia. Sementara itu, berjalan beberapa langkah saja dan sampai ke dapur, ternyata anda berada di sempadan Malaysia. So guys, apa yang lebih menarik lagi adalah warna rumah tersebut. Bagi bahagian rumah yang terletak di Indonesia, rumah tersebut telah dicat berwarna merah dan putih, yaitu melambangkan warna bendera Indonesia, dan mereka juga menyambut hari kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, di bahagian dapur yaitu kawasan Malaysia diletakkan beberapa bendera Malaysia. So guys, kenapa perkara ini boleh berlaku? Hal ini adalah disebabkan pada awalnya tiada usaha-usaha untuk menyimpulkan titik-titik persimpangan di antara kedua negara yang terlibat, sehinggakan sebilangan penduduk telah membina perkampungan dan pertempatan di sana. Pada tahun 1981, barulah pihak berwajib melakukan usaha untuk menanda perbatasan secara garis lurus dari barat ke timur, dan ianya melalui perkampungan tersebut. So guys, bagi kamu, adakah perkara ini adalah sesuatu yang menarik? Bayangkanlah anda yang suka travel tu dalam beberapa langkah dan beberapa minit saja anda berjaya menjejaki dua buah negara. So guys, macam mana pendapat anda tentang keunikan ini? Coba komen dekat bawah video ini. Kedua ialah sempadan Belgium dan Belanda. Guys, ternyata di Eropah banyak pula sempadan yang begitu menarik dan pastinya mencuri tumpuan kepada masyarakat. Antaranya ialah sempadan negara Belgium dan Belanda. Mungkin bagi kita yang pertama kali datang ke negara itu pasti tertanya-tanya apakah fungsi garisan-garisan putih berbentuk salib yang begitu banyak sekali di bandar. Jika dilihat, garisan itu membahagikan rumah, kedai dan restoran yang bermaksud bahawa di sebelah garisan itu adalah negara lain dan sebelah lagi adalah negara lain. Bahkan yang begitu mengejutkan bahwa tidak ada kawalan sempadan dan tiada siapa-siapa yang benar-benar mengambil berat di negara mana anda sedang berada guys. Kadangkala kita juga berasa kebingungan sama ada kita berada di Belgium atau Belanda. Untuk menjaga keadaan dengan teratur, kedua-dua negara bersetuju untuk menentukan sempadan mereka dengan memasang salib putih tersebut. Terdapat satu masa yang mana pihak kerajaan Belanda meminta agar restoran ditutup lebih awal. Walaupun demikian, mereka tidak mengusir pelanggan tetapi memindahkan tetamu ke meja di sebelah kafe, iaitu milik negara Belgium. So guys, menarik ataupun bukan? Coba anda komen di bawah video ini. Ketiga ialah sempadan Jerman dan Belanda. Oke guys, bagi saya sempadan ini juga adalah begitu menarik untuk perbahasan kerana sempadan ini terletak di dalam bangunan.
Melihat kepada gambar ini guys, dinyatakan bahwa di satu sisi bangunan adalah peti mel Jerman dan dijaga oleh seorang polis Jerman. Sementara itu di sisi sebelah lagi pula, peti mel adalah milik Belanda dan dijaga oleh seorang anggota polis Belanda. Jika kita perhatikan bahwa sempadan ini adalah cukup terbuka sehingga satu bangunan boleh menjangkau. Tiada penjagaan sempadan dan juga pusat pemeriksaan. Tetapi mengejutkan bahawa surat yang diantar dari bahagian Jerman itu mengambil masa seminggu untuk sampai ke bahagian Belanda guys. Bayangkan bagaimanakah proses rumitnya. Padahal jika diikutkan sebenarnya boleh saja surat itu sampai dalam beberapa saat. So guys, anda rasa perkara ini betul ataupun bohong? Anda boleh komen di bawah video ini. China dan Nepal. Pasti ramai yang tidak tahu, ternyata puncak Gunung Everest yang merupakan antara gunung tertinggi di dunia merupakan sempadan antara negara China dan Nepal. Bagi saya ini mungkin merupakan sebuah sempadan antara bangsa yang paling sukar untuk dilihat sendiri, memandangkan ia berada di puncak literal dunia. Sempadan antara China dan Nepal melintasi puncak Himalaya dan dengan itu jatuh tepat di puncak Gunung Everest. Disebabkan sempadan tersebut terletak di puncak Gunung Everest, maka kedua-dua pihak tidak perlu risau tentang pengawalan sempadan di sana. Kelima, Norway dan Sweden. Membahas tentang sempadan yang santai, salah satunya ialah Norway dan Sweden. Pihak kerajaan hanya memotong laluan pokok untuk menandakannya. Apa yang menariknya? Memandu kereta salji di Norway adalah menyalahi undang-undang. Pihak berkuasa Norway menyatakan bahwa perkara tersebut akan menakut-nakutkan hidupan liar dan menjejaskan alam sekitar. Sebaliknya, di negara Sweden, perkara itu adalah dibenarkan.